Saya Nur Kristina Safia binti Hazrul dan memegang jawatan sebagai pengerusi. Okey. Saya Nurdania Batisha binti Amiruddin memainkan peranan sebagai setiausaha. Saya Nur Ain Fatihah binti Muhammad Asri dan memainkan peranan sebagai ahli jawatan kuasa kewangan. Saya Nur Syafiqah binti Roslan memainkan peranan sebagai ahli jawatan kuasa aktiviti. Saya Puteri Safiatul Aisyah binti Zulkifli memegang jawatan sebagai ahli jawatan kuasa persegaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Nur Kristina Safia binti Hazrul selaku pengerusi syarikat Mirah Media Sendirian Berhad. Sebelum kita memulakan mesyuarat kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua yang hadir dalam mesyuarat ini. Tetapi, sebelum kita mula, bolehkah masing-masing memperkenalkan diri dan jawatan terlebih dahulu? Assalamualaikum kepada Puan Kristina dan ahli-ahli jawatan kuasa yang lain. Saya Nurdania Batisha binti Amiruddin memegang jawatan sebagai setiausaha untuk Hari Anugerah sesi 2023 ini. Saya Nur Ain Fatihah binti Muhammad Asri memegang jawatan sebagai ahli jawatan kuasa kewangan. Saya Nur Syafiqah binti Roslan memegang jawatan sebagai ahli jawatan kuasa aktiviti. Saya Puteri Safiatul Aisyah binti Zulkifli, saya memegang jawatan sebagai ahli jawatan kuasa persegaran. Baiklah, terima kasih semua. Mari kita teruskan dengan mesyuarat kita hari ini. Pertama sekali, saya ingin melihat minit mesyuarat sebelum ini untuk membuat pengesahan. Adakah terdapat sebarang pembetulan yang perlu dibuat? Tiada sebarang pembetulan yang akan dibuat untuk minit mesyuarat. Baiklah, minit mesyuarat ini telah disahkan. Dan saya juga bersetuju untuk membuat anugerah pekerja cemerlang ini pada 25 Disember. Sekarang, mari kita mulakan mesyuarat pada hari ini. Cik Dania, jangan lupa untuk mencatat segala yang dibincangkan semasa mesyuarat ini dilaksanakan ya. Baiklah Puan Pengerusi. Seperti mana yang kita tahu, syarikat kita akan melaksanakan Majlis Anugerah Pekerja Cemerlang pada setiap tahun. Kaki tangan di syarikat ini telah memberi perkhidmatan yang cemerlang terhadap syarikat. Oleh itu, demi menghargai jasa mereka, kita akan memberi penghargaan ini kepada pekerja yang mempunyai prestasi yang paling bagus dan cemerlang sepanjang tahun ini. Jadi, oleh sebab itu, saya menjemput anda semua untuk membincangkan tentang aktiviti dan segala perkara yang berkenaan dengan majlis anugerah itu nanti. Kita mulakan dahulu dengan setiausaha kita, iaitu Cik Dania. Bolehkah Cik Dania mengesyorkan siapa antara pekerja di syarikat kita yang mempunyai prestasi yang cemerlang? Baiklah, saya Dania yang memegang jawatan sebagai setiausaha bagi Hari Anugerah Pekerja Cemerlang untuk sesi 2023 pada tahun ini. Terdapat beberapa maklumat dari pihak saya yang akan saya perjelaskan pada mesyuarat hari ini. Untuk pengetahuan semua, saya telah mengumpul beberapa maklumat dari setiap ketua jabatan mengenai calon yang akan menerima anugerah pekerja cemerlang untuk sesi kali ini. Seperti yang sedia maklum bahawa anugerah ini akan diberikan kepada mereka yang telah berkhidmat dengan cemerlang sepanjang melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka kepada syarikat kita, dan hanya mereka yang layak sahaja akan menerima anugerah ini nanti. Oleh itu,
Daripada maklumat yang saya dapat kumpul dari setiap ketua jabatan tersebut, serba sedikit telah membantu saya dalam mengenal pasti nama-nama calon yang layak menjadi penerima anugerah ini, iaitu yang terdiri daripada setiap jabatan dalam syarikat kita. Tidak dapat dinafikan bahawa syarikat kita mempunyai ramai pekerja yang bagus, namun selepas penelitian dan yang dibuat daripada maklumat yang saya peroleh serta dari pemerhatian saya dari pelbagai aspek dan kriteria, saya berjaya mengumpul nama-nama calon yang layak menerima anugerah ini nanti. Seramai 20 orang calon yang telah saya ambil nama mereka untuk diberikan kepada Puan Kristina bagi memberikan kelulusan sebelum saya meneruskan kepada proses penghantaran surat jemputan kepada calon. Senarai nama penerima anugerah tersebut telah saya emailkan kepada Puan Kristina. Puan Kristina boleh membuat semakan nanti sebelum memberikan kelulusan. Peserta yang perlu menghadirkan diri pada hari tersebut tidaklah hanya semata-mata penerima anugerah sahaja, tetapi mereka pekerja yang lain juga turut akan dijemput bagi memeriahkan lagi hari anugerah tersebut. Saya juga turut akan edarkan surat jemputan tersebut kepada mereka semua juga nanti. Adakah terdapat sebarang soalan dari pihak yang lain mengenai penjelasan saya sebentar tadi? Tiada soalan bagi pembentangan yang telah dibuat oleh Cik Dana Batrisha. Oleh hal yang demikian, setakat ini saja daripada saya. Sebarang penambahan maklumat akan saya sampaikan pada mesyuarat yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Cik Dania. Saya akan meneliti senarai nama yang diberi dengan teliti selepas mesyuarat ini tamat. Sekarang, mari kita bentangkan berkenaan majlis yang akan kita lakukan pada bulan hadapan. Saya akan menyerahkan mesyuarat ini kepada biro aktiviti kita, iaitu Cik Syafiqah. Baiklah. Terima kasih kepada Pengerusi Puan Nur Kristina dan juga ahli-ahli mesyuarat yang lain. Sebagaimana dalam mesyuarat yang lepas, saya telah dilantik untuk menjadi ahli jawatan kuasa aktiviti bagi Hari Anugerah Pekerja Cemerlang 2023. Saya telah ditugaskan untuk memilih aktiviti yang akan diadakan pada Hari Anugerah tersebut serta tentatif program. Oleh itu, saya telah memilih beberapa aktiviti yang akan dijalankan pada hari tersebut. Antaranya ialah penyampaian anugerah bagi pekerja cemerlang dan beberapa cabutan bertuah. Bagi menarikkan lagi majlis tersebut, saya telah memberitahu para pekerja untuk menyediakan persembahan yang menarik seperti menyanyi, berpantun dan menari. Perkara ini bukan sahaja dapat merapatkan silaturahim antara pekerja, malah dapat memupuk bakat yang terpendam antara mereka. Selain itu, aktiviti yang akan diadakan ialah cabutan bertuah dengan ganjaran yang menarik seperti penyusun makanan, set pinggan mangkuk dan lain-lain. Cabutan bertuah ini dibuat supaya dapat menarik minat para pekerja untuk hadir ke majlis tersebut. Pak kata orang, lagi ramai, lagi meriah. Di samping itu, saya telah menyediakan tentatif program yang akan berjalan pada 25 Disember 2023 ini. Berdasarkan program ini, pada pukul 8 pagi, peserta akan hadir dan program akan bermula pada pukul 9 pagi dengan bacaan doa diikuti ucapan alu-aluan dan perasmian yang akan dibuat oleh pengerusi kita, Puan Nur Kristina. Selepas itu, jamuan makan-makan akan dibuat diikuti oleh persembahan yang akan diadakan dari para pekerja pada pukul 10 pagi. Seterusnya, majlis akan diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada pekerja cemerlang dan beberapa cabutan bertuah akan dicabut. Pada pukul 12.30 hari, para pekerja boleh bersurai. Adakah penjelasan saya jelas? Jelas, Cik Syafiqah. Saya akan akhiri pembentangan saya jika tiada soalan. Terima kasih Cik Syafiqah.
Saya amat bersetuju dengan cadangan dan aktiviti yang diberi. Cik Ain pula, bagaimana dengan bajet yang kita perlukan untuk membuat Majlis Anugerah Pekerja Cemerlang ini? Baiklah, terima kasih kepada Tuan Pengerusi kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan pertukan kewangan yang diperlukan untuk aspek penting dalam majlis yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pengerusi dan ahli jawatan kuasa yang hadir pada hari ini. Sekejap. Okey, mari kita teruskan pembentangan peruntukan kewangan ini dengan perkara pertama iaitu tempat atau lokasi. Selepas menjalankan beberapa kajian menyeluruh melalui sumber internet, saya telah mendapatkan maklumat tentang beberapa buah hotel yang berada di sekitar Bangi Selangor. Antaranya ialah Hotel Avenue. Hotel ini menawarkan pakej yang berpatutan dan murah, namun kapasiti untuk ruang dewan yang disediakan terlalu kecil dan pasti akan membuatkan para jemputan tidak selesa. Sebagai tuan rumah yang menganjurkan majlis ini, keselesaan para jemputan sepanjang majlis berlangsung amatlah perlu dititik beratkan. Seterusnya, Hotel Nice Point pula menawarkan satu dewan ruang yang agak besar dan memadai untuk majlis nanti. Namun tetapi menu makanan yang ditawarkan tidak banyak pilihan seperti yang disediakan oleh hotel yang lain dan menyebabkan kurangnya variasi atau keterhadapan dalam menu makanan semasa majlis. Bagi saya, dalam memilih hotel yang sesuai untuk majlis, kita perlu memberi tumpuan kepada beberapa faktor penting yang akan memastikan kelancaran dan kejayaan majlis. Antaranya seperti ruang dewan, makanan yang dihidang, lokasi serta kos. Oleh itu, saya memilih Hotel Tenera sebagai tempat utama untuk majlis yang bakal diraih nanti kerana ruang dewan yang disediakan sangat selesa dan sesuai untuk bilangan para jemputan dan ahli yang akan hadir pada majlis itu nanti. Tambahan itu juga, terdapat pelbagai menu makanan yang ada dan berpatutan dengan harga yang ditawarkan serta hotel tersebut berdekatan dengan pejabat kita. Jadi saya telah membuat tempahan untuk satu ruang dewan beserta pentas yang telah dihias dengan RM800. Baiklah, berkaitan dengan menu makanan pula, setelah meneliti menu makanan yang dipilih oleh jawatan kuasa persegaran untuk majlis tersebut, kos peruntukan yang diperlukan untuk makanan adalah sebanyak RM1,200. Di samping itu, berkenaan pula dengan kos perbelanjaan untuk sijil dan cenderamata yang akan diberikan kepada pekerja anugerah cemerlang nanti adalah sebanyak RM500. Jadi jumlah keseluruhan kos peruntukan yang diperlukan untuk Majlis Anugerah Pekerja Cemerlang nanti adalah sebanyak RM2,300. Jadi saya rasa setakat itu saja perbentangan kewangan dari saya. Sekiranya terdapat pertambahan tentang tentang perkara yang berkaitan dengan kewangan, sila ajukan kepada saya dengan segera sebelum majlis itu berlangsung nanti. Terima kasih Cik Ain. Saya amat bersetuju dengan lokasi yang diberi. Bajet yang dibentangkan juga amat berpatutan. Sila pastikan kita tidak melebihi bajet yang ditetapkan ya. Cik Puteri, boleh saya tahu tentang menu makanan yang kita akan hidangkan semasa majlis berlangsung? Kenapa jangan duduk aja kursi deh. Terima kasih Puan Kristina. Mengikut bajet yang dibentangkan, pihak kami telah memilih untuk menghidangkan makanan barat sebagai menu utama iaitu pasta aglio e olio. Pasta yang dibuat dengan bawang putih dan minyak zaitun sebagai menu utama. Kami telah memilih menu ini kerana ianya merupakan hidangan yang sederhana tetapi mempunyai rasa yang sangat lazat. Kombinasi bawang putih yang ditumis dalam minyak zaitun memberikan cita rasa yang kaya dan memuaskan. Dan pasta ini juga tidak mempunyai ramuan yang terlalu kuat.
membuatnya sesuai untuk majlis kita nanti. Selain itu, pasta aglio e olio ini mudah disediakan dalam kuantiti yang besar dan boleh dihidangkan dengan mudah kepada orang ramai. Ini boleh memberikan kemudahan dalam menyediakan makanan untuk majlis itu nanti. Bukan itu sahaja, hidangan ini juga sederhana tetapi elegan yang sesuai untuk pelbagai jenis majlis. Untuk pencuci mulut pula, kami bercadang untuk memilih 3 jenis pencuci mulut. Yang pertama, kami memilih tiramisu. Tiramisu adalah pencuci mulut klasik yang memberikan kombinasi rasa yang memuaskan dan penampilannya yang cantik dapat menambahkan sentuhan elegan pada majlis itu nanti. Seterusnya, kami telah memilih untuk menghidangkan krim brulee. Hal ini kerana krim brulee memberikan kombinasi antara kelembutan custard dan lapisan karamel yang renyah di atasnya. Tekstur kontra ini seringkali menyenangkan selera dan menambah keanggunan kepada hidangan penutup. Akhir sekali, kami telah memilih puding chia. Puding chia adalah pencuci mulut yang sihat dan memuaskan. Kami dapat menyajikan dengan lapisan dan sos buah-buahan segar untuk tambahan rasa dan warna yang menarik. Akhir sekali, kami juga akan sediakan beberapa jenis minuman sejuk dan beberapa jenis minuman air panas. Minuman sejuk kami telah memilih jus oren dan jus mangga. Hal ini kerana kedua jenis jus ini adalah minuman klasik yang hampir selalu disukai oleh orang ramai. Jus yang umum dan membuatnya menjadi pilihan yang aman dan memenuhi selera ramai orang. Untuk minuman panas pula, kami telah memilih air kopi hitam pahit. Kopi hitam pahit adalah pilihan yang kuat dan sederhana untuk pecinta kopi, sesuai dengan mereka yang menginginkan minuman kopi tanpa tambahan susu ataupun gula. Dan akhir sekali, kami memilih teh cai panas. Teh cai panas adalah minuman yang sesuai, yang penuh rempah dan memberikan rasa yang kaya. Ini sesuai untuk orang yang tidak gemarkan kopi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Puteri. Pemilihan makanan yang amat menyelerakan. Nanti, jangan lupa untuk meminta resit daripada pihak catering dan memberi resit tersebut kepada Cik Ain. Cik Dania pula, adakah sebarang penambahan yang anda ingin berikan? Tidak terdapat sebarang maklumat tambahan daripada saya. Cuma saya ingin mengingatkan bahawa saya akan cuba menghantar minit mesyuarat kita pada hari ini dengan secepat mungkin. Baiklah, ini sahaja untuk mesyuarat kita pada hari ini. Saya harap agar semua jelas tentang perkara yang dibincangkan dan dibentangkan. Saya berharap Majlis Anugerah Pekerja Cemerlang ini dapat berjalan dengan lancar. Oleh itu, kita akan mengakhiri mesyuarat kita pada hari ini dan saya akan memberitahu tarikh mesyuarat yang akan datang kelak. Kita akhiri mesyuarat kita dengan bacaan surah Al-As dan tasbih kifarah. Sekian, terima kasih semua. Terima kasih para pengerusi dan ahli-ahli mesyuarat yang lain. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua.